Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fazli binti Nur Azman. Nama matrik 4161201008. Program Degree in Medical Imaging Cohort 12B. Subjek adalah Tamadun Islam, Tamadun Asiatitas. Ustaz Fuad dan tajuk yang saya ambil adalah Sultan Mahmud II. Okey. Jadi nama baginda adalah Muhammad Al-Fatih. Tarikh lahir dilahirkan pada 29 Mac 1432 di Edirne. Baginda adalah pemimpin yang hebat, warak dan tawaduk. Tarikh mangkat baginda adalah pada 3 Mei 1481 di usia 49 tahun. Dan tempat mangkat baginda adalah di Hunkar Karin, berdekatan dengan Gebze. Biodata Sultan Muhammad Al-Fatih juga adalah adalah yang memerintah Empayar Uthmaniyah dan menakluk Konstantinopel pada umur 21 tahun, dan pada tahun iaitu daripada tahun 1444 ke 1446, dan kemudiannya dari tahun 1451 ke 1481, dan telah membawa kehancuran Empayar Byzantine. Bapa baginda adalah Sultan Murad II dan ibu baginda adalah Humah Hatun, iaitu anak perempuan Abdullah dari Ham. Baginda adalah seorang sultan yang mementingkan kekuatan dalaman dan luaran para tenteranya. Baginda telah mempunyai kekuatan ataupun bakat dalam ketenteraan, sains dan matematik, dan menguasai 6 bahasa, iaitu bahasa Turki, Greek, Hebrew, Arab, Parsi dan Latin. Ini adalah peperangan yang disertai oleh baginda. Yang pertama adalah penaklukan Konstantinopel. Pada tahun 1453, baginda telah memulakan pengepungan Konstantinopel dengan bilangan tenteranya anggaran 80,000 dan 200,000 tentera, dengan sebuah kereta api artileri, lebih dari 7 keping bidang besar dan 320 kapal angkatan laut. Sultan Muhammad Al-Fatih menaiki tahta. Sebelum ini Sultan Muhammad Al-Fatih telah menaiki tahta dan menumpukan dirinya untuk mengukuhkan tentera laut Uthmaniyah dan telah membuat persediaan untuk mengambil Konstantinopel. Jadi sebahagian besar daripada tentera dan sebuah kapal lebih daripada 7 keping bidang besar dan 320 kapal angkatan laut ni adalah sebahagian besar mengangkut dan menyimpan. Tentera di pintu masuk Bosphorus membentuk satu formasi daripada pantai ke pantai dalam bentuk sabit. Ini adalah untuk tujuan memintas dan menolak sebarang bantuan daripada Konstantinopel daripada laut. Dan pada awan April pada masa yang sama, iaitu pada awal April, pengepungan Konstantinopel telah bermula. Pada mulanya tembok kota telah menghalang tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, walaupun tentera baginda telah menggunakan pengeboman yang baru saja direka oleh Orban, ataupun iaitu sama dengan taktik Dardanelles gun. Pada masa yang sama, pelabuhan Golden Horn telah dihalang oleh rantai ledakan dan dikawal oleh 28 kapal perang. Pada 22 April, baginda dan tenteranya telah mengangkut kapal perangnya yang lebih ringan di sekitar jajahan Gonio di Galata ke pantai utara Golden Horn. 80 gali diangkut dari Bosphorus setelah membuka laluan lebih kurang 1 batu dengan kayu. Byzantine telah membentengkan pasukan mereka ke dinding yang lebih lama, iaitu sekitar sebulan kemudian. Pada sekitar sebulan kemudian, Konstantinopel telah mula jatuh.
Pada 29 Mei, pengepungan selama 57 hari telah berakhir, iaitu akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya menakluk kota Konstantinopel. Pada masa yang sama, baginda juga telah memindahkan ibu kota Uthmaniyah daripada Adrianople ke Konstantinopel. Dan runtuhan Baukolin ataupun dikenali sebagai Istana Kaisar oleh masyarakat Uthmaniyah dan Parsi. Theodosius II telah menyairkan ayat termasyhur Sa'di, iaitu ada 4, iaitu labah-labah telah membuka tirai di dalam Istana Kaisar, burung hantu menyuruh sang pemerhati, dan di kawasan Menara Afrasiah. Selepas penaklukan Konstantinopel, baginda telah mendakwa bahawa gelaran Kaisar Empire Rom hanya berdasarkan penegasan bahawa Konstantinopel ini telah menjadi tempat duduk dan ibu kota Empire Rom pada sejak tahun 330 Masihi. Jadi baginya barang siapa yang memilikinya adalah seorang penguasa kerajaan. Sarjana George Trapizon turut menyokong tuntutannya, tetapi pada masa yang sama dia tidak diiktiraf oleh Gereja Katolik dan sebahagian besar daripada Eropah Barat. Akhirnya Gendadius II telah mengiktiraf Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai pengganti tahta. Selepas kejatuhan Konstantinopel, baginda telah menakluk Morea di Peloponesa pada tahun 460 dan Empire Trebizond di timur laut Anatolia pada tahun 461. Dua kekosongan pemerintahan Byzantine yang berakhir telah diserap oleh Empire Uthmaniyah, di mana penaklukan Konstantinopel telah membuat sumbangan yang besar terhadap negara tersebut. Yang kedua adalah penaklukan Serbia. Penaklukan Serbia, kempen pertama baginda selepas penaklukan Konstantinopel sehala ke arah Serbia yang merupakan negara Uthmaniyah sejak pertempuran Kosovo. Menurut sejarawan Turki, baginda seorang daripada isteri Murad II adalah Mara Brankovic, dan dia telah menggunakan tahta itu untuk menuntut beberapa pulau di Serbia. Namun, Durad Brankovic telah bersekutu dengan orang Hungari, Uthmaniyah, dan telah membayar ufti secara tidak tetap. Apabila Serbia telah menolak tuntutan ini, tentera Uthmaniyah telah keluar daripada kawasan Edirne lalu telah menuju ke Serbia pada tahun 1454. Maka Smederevo telah dikepung kerana seperti Novo Bardo, Smederevo juga merupakan pusat pelaburan logam Serbia yang paling penting pada saat itu. Jadi pada masa yang sama, Uthmaniyah dan Hungaria saling berperang selama bertahun-tahun sehingga tahun 1456. Tentera Uthmaniyah telah menuju ke Belgrade tetapi gagal untuk menakluk kota di pengepungan Belgrade pada 14 Julai 1456. Namun begitu, Empire Uthmaniyah akhirnya telah secara rasmi menakluk tanahnya setelah berlaku perselisihan di antara janda dan 3 anak lelaki yang masih tinggal. Tidak lama kemudian, Lazar telah meninggal dunia, iaitu salah satu anak lelaki baginda. Dalam pergolakan yang berterusan, Stefan Brankovic telah memperoleh tahta tetapi telah digulingkan ataupun telah dijatuhkan pada Mac 1459. Selepas itu, tahta Serbia telah ditawarkan kepada Stefan Tomasevic sebagai bakal Raja Bosnia. Dan ia telah menimbulkan kemarahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Baginda telah menghantar tenteranya menawan Smederevo pada tahun 1459 dan mengakhiri tamadun Serbia. Penaklukan Morea. Tentera Uthmaniyah telah menyerang rantau ini sewaktu berada di bawah pemerintahan Sultan Murad II untuk memusnahkan pertahanan Byzantine. Sebelum pengepungan terakhir Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih telah memerintah tentera Uthmaniyah untuk menyerang Morea. Jadi pada ketika itu, Demetrios Palaiologos dan Thomas Palaiologos
gagal menghantar sebarang bantuan, iaitu dia telah mengakibatkan pemberontakan Albania, di mana orang Yunani telah menjemput tentera Uthmaniyah untuk membantu menyelesaikan masalah pemberontakan. Jadi pada masa tersebut, beberapa orang yang berpengaruh di Moreto, Greeks dan Albania membuat pendamaian secara peribadi dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Selepas bertahun-tahun pemerintahan para penghulu yang tidak cekap, kegagalan mereka untuk membayar penghormatan tahunan mereka kepada Sultan, akhirnya pemberontakan mereka sendiri menimbulkan pemberontakan mereka sendiri terhadap pemerintahan Uthmaniyah. Jadi pada Mei tahun 1460, Sultan Muhammad Al-Fatih telah memasuki Moria, di mana dia telah Demetrius telah menamatkan penahanan terhadap Uthmaniyah, manakala adiknya Thomas telah berjaya melarikan diri. Menjelang akhir musim panas, tentera Uthmaniyah telah mencapai penaklukan hampir semua bandar yang dimiliki oleh orang Yunani. Penaklukan pesisiran Laut Hitam, di mana sekitar tahun 1460 sehingga 1461, iaitu setahun sahaja, Maharaja Trebizond membentuk persekutuan, iaitu di mana perkahwinan antara raja dengan pemimpin-pemimpin Islam. Maharaja John dari Trebizond berkahwin dengan Maharaja John IV dari Trebizond telah berkahwin dengan anak saudaranya Uzun Hasan daripada Akoyunlu sebagai balasannya untuk menjamin ketenteraan Trebizond sendiri. Jadi dia juga telah memperoleh sokongan daripada Turki Sinop dan Kamania serta daripada Raja Georgia. Empayar Uthmaniyah telah mula menakluk Trebizond untuk mendapatkan penghormatan tahunan. Pada masa Murad II, mereka cuba menyeberangi laut pada tahun 1442, tetapi ombak terlalu tinggi dan telah membuat pendaratan sukar. Jadi akibat ombak tinggi telah membuat pendaratan sukar dan percubaan itu telah mudah ditangkis. Sementara Sultan Muhammad Al-Fatih berada di pengepungan Belgrade pada tahun 1456, Gubernur Empayar Uthmaniyah Ahmad Shah telah menyerang Trebizond. Walaupun mereka telah kalah, namun mereka masih dapat menawan ramai tahanan di sana. Selepas kematian Maharaja John IV pada tahun 1459, saudaranya John Sinop mula berkuasa dan tertarik dengan berbagai kuasa Eropah yang bertujuan membantunya untuk menentang orang Uthmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih telah terdengar tentang perkara tersebut. Jadi dia baginda mengutuk tindakan dan permintaan David yang mengatakan bahawa baginda perlu menyerahkan semula penghormatan yang dikenakan kepada saudaranya. Pada tahun 1461, baginda mengetuai tentera yang besar dari Bursa melalui darat, manakala angkatan laut Uthmaniyah melalui laut, lalu bergabung dengan Ismail. Baginda akhirnya telah berjaya menangkap Sinop dan menamatkan pemerintahan dinasti Jenghis. Walaupun baginda melantik Ahmad sebagai gubernur Kastamonu Sinop, namun ia hanya untuk membatalkan pelantikan Sinop pada tahun yang sama. Kerabat-kerabat lain dari dinasti Jenghis telah ditawarkan fungsi-fungsi yang penting sepanjang sejarah Empayar Uthmaniyah. Jadi ini adalah sumbangan baginda terhadap tamadun. Sumbangan baginda ada 3, iaitu politik, sosial dan agama. Politik terbahagi kepada 5, iaitu pemimpin yang warak dan bertoleransi, penaklukan kota Konstantinopel dan membuka laluan penaklukan ke Eropah dan Balkan, mengepung dan membuka kota Konstantinopel dan penyatuan wilayah dan peluasaan empayar hingga ke Eropah. Sosial adalah pertambahan penduduk Istanbul, mendirikan masjid-masjid, kebajikan rakyat dan institusi pendidikan. Dari segi agama pula adalah kebebasan beragama, di mana baginda telah membolehkan agama Kristian berada di dalam negara tersebut. Politik, pemimpin yang warak dan bertoleransi. Baginda telah mengikuti sistem pendidikan yang sistematik. Baginda telah mempelajari Al-Quran, hadis, fiqh dan ilmu-ilmu yang lain seperti matematik, falak, sejarah, pendidikan dan ketenteraan. Baginda seorang pemuda yang warak. Malah jarang sekali baginda menunaikan solat bersendirian melainkan di masjid. Penaklukan kota Konstantinopel.
Baginda telah mengkaji pelan-pelan kota Konstantinopel secara terperinci pada setiap malam bagi mengenal pasti sebarang faktor-faktor kelemahan kota tersebut. Jika tidak, mungkin beliau tidak akan dapat untuk menguasai ataupun menakluk Konstantinopel tersebut. Baginda juga turut mengkaji sebab-sebab kegagalan kempen-kempen Panglima Islam yang terdahulu. Baginda telah membuat persiapan untuk menawan kota Konstantinopel dengan menyediakan angkatan tentera yang besar dan canggih. Angkatan tenteranya seramai 265,000 orang para mujahid dan dilengkapi dengan 400 buah kapal laut. Baginda juga telah mengarahkan pembinaan peralatan perang termoden seperti meriam gergasi. Meriam itu meriam yang amat besar yang telah yang telah diarahkan oleh baginda untuk mengebom ataupun mengebom pihak-pihak tentera luar. Politik membuka laluan penaklukan ke Eropah ataupun Balkan. Kota Rumeli, Hisari telah dibina di tebing sebelah Eropah di sini. Di mana benteng ini dapat mengawal rapi kapal-kapal yang melepasi Selat Bosphorus. Dalam usaha untuk mengawal kota Konstantinopel, baginda telah membawa bersama batalionnya dengan para ulama dan para motivasi ke medan perang. Ini adalah itu adalah medan perang. Motivasi ke medan perang iaitu untuk membakar semangat jihad tenteranya. Yang ketiga adalah mengepung dan membuka kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel telah dikepung dan diserang bersama angkatan tenteranya seramai 265,000 orang, di mana selama 48 hari namun hanya dapat merosakkan sebahagian dinding luar kota tersebut. Bermaksud tidak memusnahkan segala-galanya tetapi hanya dinding luar sahaja. Taktik peperangannya adalah menara bergerak yang lebih tinggi daripada kota Konstantinopel. Ia telah membawa kapal-kapal melalui laluan darat di atas gunung sebelum meluncurkannya semula ke Teluk Golden Horn. Ini adalah taktik yang sangat-sangat pandai dibuat oleh beliau. Dan tentera Uthmaniyah dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa telah menarik 67 kapal ringan daripada Selat Bosphorus ke Tanjung Emas. Dan kapal-kapal Byzantine habis terbakar diberi oleh meriam tentera Islam. Di mana yang meriam besar yang telah diarahkan oleh baginda untuk membuat. Jadi tentera Islam beramai-ramai melaungkan takbir dan mengorek terowong untuk memasuki kota Konstantinopel. Baginda bersama tenteranya telah berjaya menawan Konstantinopel, iaitu nama Konstantinopel telah ditukar kepada Istanbul, iaitu sekaranglah di Turki. Penyatuan wilayah dan peluasaan empire hingga ke Eropah, di mana tindakan penyatuan dilakukan bertujuan menyekat serangan kaum Magyar. Bagi merealisasikannya, baginda terpaksa mengambil alih pemerintahan Serbia. Usaha mendapatkan wilayah tersebut tidak direstui oleh tentera Kristian yang menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih berundur seketika. Ekoran perebutan tahta yang berlaku dalam kalangan kerabat diraja Belgrade. Peluang tersebut telah digunakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Mahmud II untuk menawan Belgrade dan akhirnya baginda telah berjaya. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih juga telah berjaya menghapuskan perikatan tentera kerajaan Albania yang berhasrat menjatuhkan baginda, iaitu pada masa ini kekuasaan kerajaan Turki Uthmaniyah semakin berkembang di Eropah pada masa kini. B iaitu sosial. Yang pertama adalah pertambahan penduduk Istanbul. Baginda telah mengarahkan supaya semua orang Yunani yang meninggalkan kediaman mereka kembali semula ke kota berkenaan kerana baginda telah pun menakluk kota Konstantinopel. Baginda juga telah mengarahkan negeri-negeri di bawah takluknya menghantar wakil masing-masing ke kota
tersebut bagi memakmurkannya. Orang Islam daripada Asia turut berpindah secara beramai-ramai ke ibu kota yang baru untuk menjalankan aktiviti perdagangan disebabkan kedudukan Istanbul ini yang strategik. Faktor utama yang mendorong kebanjiran golongan imigran ke kota ini adalah sifat baik daripada baginda sendiri, iaitu sifat baik dan pemurah yang sering melayani rakyatnya tanpa diskriminasi. Maksudnya sama rata, tak ada lebih-lebih dekat mana-mana. Yang seterusnya, mendirikan masjid-masjid. Gereja besar St. Saint Sophia dijadikan pusat ibadah orang Islam, di mana sekarang telah pun dinamakan sebagai Masjid Hagia Sophia, seperti yang ada di gambar dalam slide tersebut. Slide ini, pada dinding dan tiang masjid telah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran bertulisan khat yang indah, di mana di luar masjid pula telah dibina sebuah menara. Pada zaman Sultan berikutnya, bilangan menara meningkat kepada 3 buah. Baginda juga membina 11 buah masjid, termasuk sebuah masjid yang berhampiran dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari. Di tepi masjid ini dibina sebuah kubah yang berwarna putih. Institusi pendidikan. Institusi pendidikan khasnya madrasah dan perpustakaan telah pun dibuka. Ini kerana baginda sangat mementingkan aspek pendidikan. Kebajikan rakyat. Baginda telah mendirikan hospital, rumah kebajikan, rumah fakir miskin dan telah menyediakan kemudahan telaga. Ini adalah untuk memudahkan rakyatnya untuk mengambil air, untuk sebarang jika rakyatnya ada sakit-sakit boleh pergi ke hospital dan dapat membantu orang-orang fakir miskin lah. Dan untuk tujuan keselamatan pula, baginda telah membina limbungan kapal, gedung senjata dan sebuah kubu yang dilengkapi dengan menara kawalan. Ini adalah untuk benteng ataupun untuk jauhkan orang luar daripada masuk ke dalam. So apa-apa keselamatan adalah dekat dalam negara tersebut. Yang ketiga adalah agama, yang terakhir adalah kebebasan beragama. Ramai orang Yahudi dan Arab yang ditindas di Andalus telah berpindah ke Istanbul, iaitu baginda telah membenarkan agama Kristian. Baginda juga telah meminta pihak gereja untuk berhimpun dan memilih seorang ketua paderi dalam kalangan mereka, iaitu ketua paderi yang dipilih adalah Ananius. Ananius telah dipilih sebagai ketua, dan Ananius berkata bahawa beliau sangat suka melihat serban sultan daripada melihat topi Latin ataupun Katolik, iaitu kerana bagi Katolik mereka telah menindas pihak Ortodos. Sultan juga telah mengarahkan supaya gereja tidak dimusnahkan atau diapa-apakan. Maksudnya beliau membenarkan rakyat beliau bebas memilih agama-agama tersendiri, tidak memaksa seseorang untuk memasuki Islam, agama baginda lah. Okey, jadi yang terakhir, ini adalah filem ataupun drama yang berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Sultan Muhammad II, iaitu Fatih 1453, Battles of Empires Fatih 1453 dan Rise of Empires Ottoman, di mana filem Fatih 1453 telah dikeluarkan atau diterbitkan pada 16 Februari 2012 dan telah ditulis ataupun dirangka oleh Irfan Saruhan dan pengarahnya adalah Farouk Akisoy. Dan untuk Rise of Empires Ottoman, di mana yang hujung sekali, first episode ataupun episod pertama cerita tu adalah pada 24 Januari 2020, iaitu tahun ini, dan pengarahnya adalah Emre Sahiri. Jadi banyak cerita ataupun filem yang mengisahkan tentang beliau dalam filem-filem ataupun apa-apa yang berkaitan dengan beliau lah. Jadi ini adalah rujukan daripada saya. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.